kita bersama. Tak boleh Fiona, tak boleh Fiona. Wait. Yes, selamat pagi, salam Good hujung morning. minggu. Apa khabar semua penonton-penonton Borak Kopitiam? Ya, seperti biasalah, tiap-tiap minggu hari Sabtu merupakan episod pertama untuk minggu itu. Betul. Dan awal-awal pagi Zack dah buat stand macam-macam. Cuba anda komen sikit, anda dekat rumah pun boleh buat macam tu ke tidak? Boleh. Bukan sekadar itu saja, macam-macam lagi yang anda boleh kongsikan bersama dengan kami, okey? Zack dan Fiona ni akan sama-sama mengkongsikan info kepada anda. Jadi jangan lupa untuk beritahu kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, sanak saudara katanya, nak tahu tak? Bukan saja boleh tonton kami di kaca televisyen secara live, tetapi juga boleh tonton kami di Facebook Borak Kopitiam, di mana anda boleh bagi komen juga dekat bawah tu. Sebab sekarang ni Fiona tengah buka Facebook nak tengok kot ada siapa-siapa yang dah bangun pagi ni nak greet kita. Selamat pagi, ataupun ada pesanan nak sampaikan kepada kawan-kawan kan. Maybe si isteri ada pesanan nak sampaikan kepada suami macam abang belikan ni. Boleh kan juga. Dekat Zaid dah tanya, kenapa kalau perempuan pesan pada suami dia kena pesan benda-benda itu? Ada benda lain tak? Ada. Contohnya, abang nanti hati-hati di jalan raya. Wah. Fiona, cara awak cakap tu macam iklan raya tau. Abang, hati-hati di jalan raya. Kan? Alright, jadi kepada anda semua yang berada di rumah, santai-santai, yang bekerja, selamat bekerja. Okey, seperti biasa kami akan kongsikan pelbagai info, Kita nak berkongsi-kongsi lah. Dan bukan saja kita kepada anda. Kita nak anda juga kongsikan apa-apa saja info kepada kami. Betul tak, Fiona? Betul. Dan just sebut tentang kongsi-kongsi info-info, apa kata? Sekarang ni kita mulakan hari kita di Borak Kopitiam dengan kongsikan sedikit info mengenai COVID-19 yang saya percaya memang kita semua sekarang ni memang wajiblah semua orang ambil tahu tentang COVID-19. Okay? Dan setakat semalam terkini kita mencatatkan sebanyak 6,060 kes baharu. Dan kalau anda lihat beberapa hari ni sejak kebelakangan ni kita punya nombor ni stuck dekat 6,000 lebih, 5,000 lebih macam tu. Mungkin dia naik sedikit sebab kita dah dibenarkan untuk pergi ke sana ke sini kan. Betul Fiona, kita boleh rentas negeri, kita boleh bawa keluarga bercuti dan sebagainya. Walaupun kita kerap nasihatkan kalau tak ada apa-apa urusan yang penting kekal di rumah. Tetapi di dalam fasa kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan ini, kita guna sebaik mungkin dan keluar tu bersederhanalah. SOP kena jaga, kena lebih prihatin dan tanggungjawab. Sebab apa? Kita punya keluarga, kita tak boleh harapkan orang lain jaga. Kita kena jaga. Betul tak? Betul, Zack. Dan sentiasa ambil perhatian dengan anda punya MySejahtera. Updatekan. Katakanlah kalau anda nak balik kampung dan sebagainya, pastikan anda ambil ujian terlebih dahulu. Bukan ujian memandu, tapi tiket test. Okey, COVID-19. Saringan COVID-19. Dan lepas tu update di MySejahtera. Supaya mereka di sana bolehlah buat apa-apa yang patut. Kalau ada yang positif, mereka ada info-info tersebut. Yang negatif juga ada data-data tersebut. Tiba-tiba tukar language. Tak betul. Fiona tak buka apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wah, penonton-penonton Borak Kopitiam. Sebab apa? Fiona ni saya host dengan dia kira kita nak masuk tahun ke-5 dah. Ni dah tahun ke-4, betul tak Fiona? Betul. Sepanjang saya host bersama dengan Fiona ni, Fiona berbangsa Cina. Ya. Tetapi Fiona boleh cakap bahasa Melayu tu fasih. So saya nak tunjuklah saya punya function dalam bahasa Chinese tu, toy. Ni satu pun jadi lah. Biar saya betulkan sikit It's tui. Tui. Cuba cakap apa-apa fakta. Fakta dalam bahasa Cina? Tak, cakap bahasa Melayu lah. Apa cerita? Dalam bahasa Melayu. Bangun pagi gosok gigi. Tui. Betul lah. Oh, begitu? Betul kan? Baik. Jadi kepada anda semua, hari ini kita akan berkongsi dengan anda yang kita nak anda semua berinteraksi bersama dengan kami yang berada di studio ini. Topik hari ini adalah kecil-kecil cili padi. Itu yang saya katakan tadi. Sebab tu kita nak relate dengan Fiona punya cerita. Fiona nampak kecil-kecil cili padi tapi semangat dia membara besar, luar biasa. Okey, hello. Abang nanti nak roti canai 2 untuk Zack. Tui. Di awal pagi, puji-puji. Okey, satu info juga yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Semalam, bajet 2022 telah pun dibentangkan dan saya percaya memang ramai yang memang ambil
menarik perhatian dan nak tahu intipatinya. Jadi ini sedikit yang kami sempat kongsikan bersama dengan anda di mana untuk pengetahuan anda semua, bajet 2022 bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera mendukung 3 paksi utama iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan juga memacu pembaharuan. Betul. Dan sebanyak 332.1 bilion telah pun disediakan. Betul. Dan ia meliputi belanja mengurus sebanyak 223.5 bilion ringgit dan juga 75.6 bilion ringgit bagi belanja pembangunan, 23 bilion ringgit untuk kumpulan wang COVID-19 dan juga 2 bilion ringgit dikategorikan sebagai simpanan luar jangka. Dan juga mungkin ini juga nak kami kongsikan bersama dengan anda. Di bawah BKM kerajaan juga beri bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada ibu dan bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan sehingga RM5,000. Dan bantuan tambahan RM300 juga akan diberikan kepada warga emas menerusi BKM. Betul. Dan seperti anda semua dapat saksikan tadi di kaca televisyen, kami di tim Borak Kopitiam telah berkongsikan bersama dengan anda. Itulah serba sedikit. Tetapi untuk info yang lebih lanjut, saya yakin sahabat-sahabat kita di ruangan berita tu dah sediakan berita-berita yang mantap kepada anda semua. Baik. Betul. Jadi dalam setiap apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan, kita mesti kena ada matlamat yang jelas. Kita mesti kena ada asbab-asbab yang utama kenapa kita ke arah sana. Dan ini bajet 2022 yang telah dibentangkan pada 4 petang semalam, Fiona, kalau tidak silap. Betul. Telah memberi sinar dan harapan insya-Allah yang baru kepada kita semua. Yalah, kita pun hidup, kita kena kuarantin dan sebagainya, duduk rumah kan. Jadi ramai orang macam ada yang beberapa orang di sekeliling Z pun ada yang hampir hilang harapan apa semua. Dan ini serba sedikit dapat membantu insya-Allah. Sebab pasal hilang harapan, saya harap mereka yang di luar situ yang hampir hilang harapan. Saya hampir-hampir nak sebut harapan. Tak apa. Harapan. Jangan, bagi saya rasa anda kena kuatkan diri, kuatkan semangat, sentiasa ingat selepas ini satu macam, orang kata macam fasa dan juga pernah tak dengar macam selepas hujan akan ada rainbow. Betul. Begitulah kehidupan. Rainbow tu pelangi. Okey, mereka yang ada dekat dalam rainbow tu pelangi. Okey, ni dekat Facebook kita ni ada seorang penonton yang cakap Muhammad Safwan Muhammad Arifin namanya, dia kata terbaik sentiasa. Betul, semuanya sama. Siapa yang dah bangun? Kita boleh nampak dekat situ. Ramai. Raja Peti Nasir Bujang, Muhammad Adam, Miza Abu Bakar, Fadil Akil, Zamiza Yaakob. Semua dah bangun-bangun dah. Okey? Jadi ala-ala ni apa kata share. Share dekat wall Facebook anda semua. Baik. Jadi saya dan Fiona akan terus bersama dengan anda, tapi sebelum itu kita minum dulu, kita berborak kopitiam, kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yes, apa macam? Sudah makan nasi lemak? Sudah soru ke belum soru? Kalau belum, relax santai-santai. Sambil tonton Borak Kopitiam, sambil kita sarapan santai-santai, relax. Saya confused lah, Zack. Kenapa? Awak tadi berbahasa Cina. Tui. Lepas tu yang ni sekarang ni bahasa apa pula? Soru. Orang Penang kan? Oh, logat. Logat. Hebat Okey, memandangkan anda semua di awal pagi ni sangat-sangat supportif. Saya nampak ada banyak komen-komen di sini kan meriahnya. Betul. Banyak yang tanya, bagi salam. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi ni Zack dan Fiona tak jadi nak pergi sarapan lagi. Tak apa. Sambil-sambil boleh pergi bawa tengok kita dekat Facebook. Boleh je. Tapi yang paling pentingnya, jangan sambil drive sambil pegang phone. Letak saja dekat phone holder tu boleh juga. Betul. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang beri sokongan kepada kita. Betul. Sekarang ni Fiona nak belanja satu benda lah kepada anda semua. Apa dia? Nak belanja video. Kita dah sediakan satu video nak tunjukkan kepada anda, iaitu trivia mengenai terkecil di dunia. Apa benda tu? Jom kita saksikan. Peredaran masa menyaksikan perubahan teknologi dalam pelbagai aspek. Dulu, teknologi dicipta dengan saiz yang besar, tetapi kini manusia mampu menghasilkan teknologi bersaiz kecil dan lebih kompleks. Antara teknologi terkecil yang pernah dicipta adalah sebuah kamera iaitu model OmniVision OV6948.
Kamera yang bersaiz kurang daripada 1 mm ini hanya sebesar sebutir pasir dan ia biasa digunakan oleh pakar bedah semasa prosedur pembedahan. Selain itu, saiznya yang kecil memudahkan doktor membuat pemeriksaan dalam badan manusia seperti saraf dan saluran darah. Walaupun kualiti gambar tidak sejelas kamera telefon pintar, kamera ini mampu menghasilkan gambar berwarna dengan jumlah 40,000 piksel dan 30 fps untuk rakaman video. Kereta paling kecil yang pernah dihasilkan adalah model PIL P50. Kereta buatan Britain ini hanya memuatkan seorang pemandu sahaja dan bergerak menggunakan 3 roda. Mula dihasilkan pada tahun 1960, sehingga kini terdapat kurang daripada 30 buah kereta yang masih wujud, menjadikannya salah sebuah kenderaan paling sukar ditemui di dunia. Kenderaan ini berkelajuan 48 km sejam dan harganya mampu mencecah sehingga RM66,000 seunit. Selain daripada teknologi, mari kita lihat hidupan terkecil yang wujud di sekeliling kita. Progenetica pedocypris adalah spesies ikan yang ditemui di Pulau Sumatera, Indonesia dan ia tergolong dalam keluarga Cyprinidae iaitu sama dengan ikan emas. Spesies ini menjadikan kawasan paya sebagai habitat dan memakan organisma kecil seperti plankton. Memiliki saiz sepanjang 7.9 mm, menjadikan ikan ini spesies hidupan bertulang belakang paling kecil di dunia. Mamalia terkecil dinobatkan kepada kelawar lebah. Spesies kelawar ini boleh ditemui di beberapa gua batu kapur di barat daya Thailand. Ia biasanya aktif pada waktu subuh dan waktu senja. Memiliki saiz purata 3 cm atau sebesar buah stroberi. Haiwan ini tergolong dalam spesies kelawar yang terancam oleh Kesatuan Pemeliharaan Alam Sekitar Antarabangsa IUCN. Bak kata pepatah, kecil-kecil cili padi. Saiz bukanlah ukuran. Walaupun bersaiz kecil, namun terdapat perkara yang mampu memberi impak besar dalam kehidupan kita. Hui, banyak juga Fiona. Zack pun terkejut. Saya pernah nampak yang kamera terkecil tu. Rupa-rupanya memang betul lah. Ingat Kamera tipu. terkecil tak apa, yang kereta terkecil. Bayang kalau Zack naik macam mana? Tak sampai. Wah, suka. Tak apa. Tak adalah suka. Saya cuma seronok je jumpa Zack di awal pagi ni. Ya, saya pun seronok jumpa Fiona di awal pagi. Fiona, tertidur-tidur Fiona sambil make up kan? Apa Zack? Jahatnya. Tak yelah sebab mereka semua mesti tengok Insta story kita. Oh, betul. Tapi kan cakap tentang seronok-seronok kita berdua dekat studio ni kan. Betul. Sebenarnya kita lebih seronok sebab kita bukan saja berdua. Betul. Kita ditemani dengan 2 orang tetamu yang hebat di sini. Betul. Disebabkan kita kata topik hari ni kecil-kecil cili api, bersama dengan kita ada Abang Ihsan dan juga Kak Siti Hajar. Alright. Mereka ni orang yang dahsyat-dahsyat lah. Bagi saya istimewa. Dia bukan saiz badan tu bang. Yang penting jiwa tu besar. Betul. Okey. Jadi tadi yang kelakarnya Fiona yang mencuit hati Zack, mereka ni first time tau tetamu pegang cue card host. Tengok. Okey, macam inilah kita nak bertanya kepada Abang Ihsan lah dulu kalau kita boleh mulakan. Boleh tak abang ceritakan bagaimana Abang Ihsan mula berniaga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mula-mula dah niaga ni, saya daripada kecil lagi, daripada sekolah lagi. Saya mula-mula bawa sikit apa benda yang sekolah bawa, saya bawa. Ikut mak saya niaga. Lepas tu saya lama-lama berminat berniaga. Saya tentang pelajaran ni memang saya tak boleh nak. Tak boleh tinggi lagi lah. Saya support dah berapa kali lah. Mula saya niaga. Mula saya datang KL. Saya kat rumah, kat kampung, saya niaga aiskrim. Abang kampung asal kampung mana? Saya Johor. Johor. Okey. Mantap. Masa tu dalam lepas sekolah saya niaga aiskrim, ada perkahwinan saya pergi, ada sekolah keluar saya pergi. Lepas tu saya kelab orang Kedil, dia akan memanggil kita punya kelab lah nak pakai perlawanan bola sepak. Saya memang batal tu memang minat bola lah. Lepas tu saya datang KL. Saya nak mengubi salah kelab tu. Tak dapat juga. Lama-lama saya berniaga ikut kantin. Saya pergi kantin dengan gaji 100. Saya pun ikut sampai berapa bulan, 1 tahun lah, 2 tahun saya galah. Saya pun simpan duit. Lama saya pun lari ke bidang lain.
saya ke gerai. Tolong ke gerai. Tolong juga dengan buat air gerai. Lama-lama tak sampai setahun, 2 tahun, ada satu store nak jual. Wah, ini cantik ni. Bekalan saya dah ada dah. Bekalan yang nak beli store tu. Dengan sikit-sikit, lama-lama Jadi banyak. bukit. Lepas tu saya belilah dengan harga 900. Dengan dah roboh lah gerai tu. Saya bukan nak itu tu. Saya nak tempat tu kan. Lama-lama. Lepas tu buat balik lah, repair balik lah. Tak payah repair pun. Saya on juga jalan. On saya, juga? Dengan tak ada pengalaman jual burger. Saya pun memang. on juga. Kat mana saya masuk tu jalan kaki je. Beli kedai jauh, pistol jauh. Semangat tu ada tau. Semangat. Berjiwa besar bang. Semangat tu. Saya tengok. Saya pun semangat ada. Cabaran tu saya memang. Orang cabar saya pantang. Memang pantang je. Berjiwa besar Saya pun betul. lama-lama. Sampai setahun saya pun lari ke pasar malam. Saya rembo je. Berapa kali masuk, mana ada kosong masuk. Mana ada kosong masuk. Celah-celah bang. Celah-celah. Tengok majlis ke apa, saman. Dia kata saya kurang ajar lah. Tak apa. Saya memang kurang ajar. Saya semangat saya nak berniaga. Okey, sampai lama-lama pun dapat bagi peluang berniaga. Lepas tu, dah lama tu, wah ini tak boleh ni burger ni. Saya tambah lagi perniagaan. Roti john, mi goreng. Dia boleh, memang boleh punya. Lepas tu, dah lama-lama, umur dah menekat. Wah, tak boleh ni. Beli lori satu. Beli lori satu. Lori satu sebiji dengan harga 12,000 saya ingat. Tu bekalan saya dah ada lah. Beli. Wah, dia tak biasa ni nak berniaga atas lori ni. Lama-lama, boleh tu. Dah ni, senang ni. Buka, tutup, balik. Dah, buka, tutup, balik. Beli lagi, sebiji lagi. Ui, tambah lagi. Beli lagi. Jangan dah ke, beli lagi. Lepas tu ada bantuan. Sikit bantuan. Betul. Tapi kalau kita dengar abang punya cerita ni memang memberi inspirasi. Betul. Dia bertubi-tubi kena dengan semangat. Semangat saya ada, tapi jangan alang saya. Jangan cabar. Saya alangan tu jangan. Kalau boleh, apa-apa pihak-pihak yang berkenaan ni, kalau boleh bagi peluang. Ini tahan, betul tak boleh. Saya pun, bila tak boleh, saya tempat lain. Bila tak boleh, saya tempat lain. Saya lain. Semangat saya lain. Betul. Saya kentalnya. Sebab yang Padahal saya kena rampas. Dirampas barang saya. Tidak belah. Saya menjaga bagi. Ada bekalan lain yang kat dalam band. Buka balik. Itu semangat saya. bagus. Okey. Push. Sedikit pengenalan lah kepada anda semua. Okey, Abang Ihsan merupakan, tak payah dah cakap, seorang usahawan yang bersemangat, yang memang macam-macam dah buat kan. Daripada start kosong sampailah ada 5 food truck. 5. Sekarang 5. dah ada 5 food truck dan akan datang ada lagi nanti. InsyaAllah, Mesti. akan kami. Confirm. InsyaAllah. Okey, dan juga kita Kak juga Siti ada Kak Siti Hajar Tumin bersama dengan kita yang merupakan setiausaha pertubuhan kebangsaan orang kerja Malaysia. Yes. Kalau kita tengok tadi, Abang Ihsan macam-macam dia buat, okey, sendiri. Macam mana pula dengan pertubuhan kebangsaan orang kerja Malaysia? Ada tak macam bantuan-bantuan yang tersedia bagi macam orang-orang macam Abang Ihsan untuk berniaga ataupun buat apa-apa? Okey. Sebenarnya kalau nak kita tengok inspirasi besar memanglah kita, tujuan kita ni sebab kita nak membantu orang-orang yang senasib dengan kita, sebab orang kata golongan orang kerja ni orang tengok macam tak sangka tau. Dia ni macam fizikal macam budak-budak kan, tapi sebenarnya kita tengok golongan kerja ni memang siasat amat istimewa. So daripada segi kata orang bantuan, macam kami sendiri di PKKM, Pertubuhan Kebangsaan Orang Kerja Malaysia, sebenarnya insya-Allah maknanya jika ahli memerlukan kami akan bantu semampu yang boleh lah. Contohnya macam saudara Abang Ihsan kita ni kan, macam mana pertubuhan telah membantu membuat kertas kerja untuk dia memohon 1 food truck daripada Jabatan Tenaga Kerja ni di bawah skim bantuan perniagaan OKU ni di bawah Kementerian Semua Manusia lah. Selain tu dari segi misal kata kalau bantuan-bantuan persekolahan untuk anak-anak, dan kiranya alhamdulillah banyaklah bantuan yang daripada pertubuhan kita agihkan untuk rakan-rakan kita yang memerlukan lah. Macam dari segi membantu cari peluang pekerjaan, mostly memang banyaklah untuk ahli kita. Sedikit lah. Baik, dengan perkongsian Abang Ihsan tadi kan, memang saya yakin penonton-penonton Borak Kopi yang berada di rumah, yang sedang tengok dekat Facebook, memang berkobar-kobar jiwanya. Kerana kalau Abang Ihsan boleh buat, kenapa kita yang macam ni tak boleh buat? Jadi Abang Ihsan
Dari segi kekangan tu Abang Ihsan dah kongsikan tadi. Tapi kita nak tanyalah, sepanjang 30 tahun Abang Ihsan berniaga, betul? Daripada kecil apa semua jual aiskrim dan sebagainya. Bagaimana Abang Ihsan boleh membantu insan yang bertubuh kecil yang lain? Macam mana Abang Ihsan boleh bantu mereka? Saya sebenarnya memang nak pakai pekerja. Itu saya, mula-mula saya ajar dia, ikut. Saya ajar. Itu saya nak peluang bagi orang yang luar tu, kat orang Kerdil ke, orang OKU, orang biasa pun saya ajar juga. Orang biasa ni ikut dia boleh buka sendiri dah. Itu saya ajar dia. Resipi macam mana, saya ajar. Lepas tu yang orang Kerdil ni dah ada yang dah boleh buka sendiri pun ada. Ada yang dah belum mahir lagi, saya ajar balik. Cuma kadang-kadang dia beli jauh. Pasal saya follow dengan dia lah. Beri kan, saya follow dia. Kau tolong saya? Okey. Pergi. Saya macam tu lah, saya bawa seorang. Kadang-kadang ada yang tak minat. Kalau minat, ada yang minat tu ada salah 2-3 orang. Itu kalau minat tu, kalau hujan ke apa, saya bawa dia. InsyaAllah. Jangan, kreatifnya. Sebab kalau kita tengok kan, apa-apa kita buat kan, mesti ada cabaran kekangan dia. Abang Ihsan, kongsikan bersama dengan kita antara cabaran-cabaran yang pernah hadapi. Cabaran banyak. Tapi saya lawan juga, tetap lawan lah. Tetap lawan. Tak boleh niaga. Tak boleh bagi abang. Tak boleh niaga. Saya pergi tempat lain, niaga juga. Cabaran. Saya banyak cabaran. Kadang-kadang, ini tak boleh ni. Ini saya takut dengan dia lah. Saya harga. Harga saya tinggi daripada dia orang. Tapi dia takut juga. Ada cabaran majlis. Tak boleh bang, sini bang. Okey. Sekarang tak peluang tak ada. Ke mana? Kita kena kuat, semangat. Nanti kalau kita semangat, ini degil juga kau ni. Kita pergi tempat lain juga. Abang Ihsan, pernah tak fizikal menjadi satu cabaran pada Abang Ihsan? Itu memang tetap ada cabarannya. Tapi ada rasa macam saya memang lawannya. Niaga semangat saya. Tengah ada pop, ada event ke apa. Pergi. Bayar juga. Kadang peluang, kadang tak ada. Kadang kroni. Itu bahaya kroni. Itu bahaya. Ini satu tempat yang saya tak dapat juga. Abang Ihsan luar biasa. Dia punya semangat ni memang tak boleh lawan tempat lain. Saya memang pantang. Dengar, start je. laju. Fiona, kalau ada event-event ni beritahu Abang Ihsan. Confirm food truck. Saya pergi punya. Tapi sebut tentang event-event, sebenarnya ada orang di sini macam pernah nampak ni tahu. Abang Ihsan punya truk dekat TV3 ni. Biasa 11 kali. 11 kali ada. 11 kali. Sebab tu Saya tak ada cuti punya. Saya tak ada cutinya. Pada dia pergi. Sekarang kalau boleh dapat buka balik lah. Kalau boleh buka balik lah. Okey, Kak Ajar, sebagai setiausaha pertubuhan kebangsaan orang Kedah Malaysia kan, kita tahu baru-baru ni kita semua menghadapi situasi COVID-19 tu. Jadi bagaimanakah pertubuhan kebangsaan orang Kedah Malaysia ni dapat membantu golongan-golongan peniaga yang macam Abang Ihsan ni? Okay, of course lah. Sebenarnya golongan masyarakat orang Kedil ni memang of course lah terjejas juga dengan pandemik COVID-19 ni. Dimandangkan ramai antara rakan-rakan kita orang ni yang di kalangan orang Kedil, dia orang ada yang berniaga sendiri, banyak bisnes semua sendirilah. Ada yang menjahit, ada yang berniaga. So memang benda ni amat tertekan lah. Maksudnya macam beri impak yang saya rasa teruk juga pada mereka-mereka ni yang kata orang, yelah macam Abang saya cakap tadi kan, bila nak berniaga banyak halangan, PBT kacau, memang tu tak dapat nafikan sebab kita tak ada satu badan kata orang yang boleh, kita orang bukan dia bukan nak kelonggaran, tapi kata orang macam Abang Ihsan kata bagi peluang. Bagi peluang nak berniaga kat apa, tak kira lah OKU mana sekalipun. So macam kami berkenaan dengan COVID ni, kami ada buat satu program sampaikan bantuan ke rumah. Maknanya memang kami datang sendiri dan sampaikan terus bantuan tu kepada penerima. Yang mana kami bersyukurlah bantuan ni kami dapat merupakan barangan-barangan dapur lah, barangan kering. Ada beberapa pihak yang bagi sumbangan dengan kami macam MyCare, Mercy Malaysia, yang mana alhamdulillah kami dapat hantar bantuan ni kepada ahli-ahli yang memerlukan seluruh Malaysia di Semenanjung. Cuma kami tak sempat sampai ke Sabah, Sarawak untuk ahli-ahli di sana lah. Yang mana memang bila kita tengok bila diorang biasalah cakap kita ada masalah begini kan, masalah ialah biasa tentang kehidupan dengan kos hidup yang tinggi sekarang. So maksudnya macam kami dekat pertubuhan ni
bila tengok kita dapat usahakan bantuan, so nampaklah keceriaan diorang ni kan bila kami datang tanya khabar, hantar bantuan tu alhamdulillah lah. So macam nampak diorang ni happy lah. Maknanya diorang fikir ada tengah keadaan macam ni pun ada yang kisahkan kami bagi bantuan. Macam tu sebab kami pergi serata tempat Pening, Kelantan, Terengganu, Sumpah, alhamdulillah lah. Disuntik semula harapan dan semangat tu. Ya, betul. Nampak keceriaan diorang lah bila macam ada yang kisah sebab kita pun faham ke pandemik ni banyak sangat halangan dia terikat dengan SOP dan macam-macam lagi lah. Macam Kak Hajar sendiri, ada buat bisnes ke apa ke? Okey, kalau buat bisnes saya kata orang baru berjenak-jenak dengan apa kata orang buat marketing MLM lah, jual produk sikit-sikit lah kan, sikit-sikit lah. Okey lah. Abang Ihsan, macam inilah. Kalaulah mereka-mereka sekumpulan orang Kerdil ni berada di depan Abang Ihsan sekarang ni dan mereka nak berniaga, mungkin daripada kampung datang ke bandar macam Abang Ihsan, orang yang dah 30 tahun berpengalaman. Apakah nasihat yang Abang Ihsan boleh bagi kepada mereka ni? Nasihat yang mana yang orang Kerdil yang belum Betul. orang Kerdil atau orang biasa, kalau boleh kan, ikut saya dulu, ikut saya berniaga. Saya ajar dia macam mana sini. Dah pandai, dah apa semua kan. Itu saya. Saya memang nak cari orang, tapi nak ajar tu, saya campak. Dah siap dah kan, saya campak kat sana. Tak terus berniaga tak boleh. Nanti saya punya produk Jatuh lah. ada customer katanya, tak, lain abang. Lain abang. Sama cakap. Dia nak saya tangan saya juga. Betul. Air tangan tu mahal. Sama cakap. Lain bak tu. Tu cakap. Air tangan. Tu kadang-kadang. Nak tangan saya juga. Alamak cakap. Kita ni ada sikit ni lah kan. Tapi kalau dari segi suara panggil orang tu, saya memang betul. panggil dia dari jauh. Benar, saya setuju. Saya memang panggil tak kenal tu. Bang. Wow. Sini lah. Apa dia? Abang. Boleh lah. Itu jangan malu-malu. Panggil je. Panggil je. Bagus lah. Saya selama je. Jadi Abang Ihsan mungkin secara ringkasnya berikan sedikit kata-kata ataupun nasihat kepada semangat. mereka yang mungkin rasa macam saya tak boleh nak buat lah. Saya mungkin tak mereka boleh rasa ni, saya tak boleh tu. Betul, serba kekurangan, Mungkin, tak boleh buat. Macam mana bang? Saya bagi nasihat yang kat luar tu kan. Kalau boleh lah. Semangat kena ada. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jadi semangat kena kuat. Kalau kita tak berjaya ini lagi, akan depan Kita takkan tahu. satu. Akan bertambah lagi lebih. Betul, Saya betul. kadang-kadang pernah saya dapat RM20 niaga tu. Ini bukan hari ini. Besok akan lainnya. InsyaAllah lainnya. Lain lagi. Okey, Abang Ihsan. Terima kasih banyak Abang Ihsan. Terima kasih banyak Kak Siti Hajar. Saya rasa ramai yang jiwanya meronta-ronta dengar kata-kata daripada Abang Ihsan. Mungkin Abang Ihsan ada Facebook ke apa boleh dikongsikan kepada penonton-penonton nak follow, nak tengok Abang Ihsan punya aktiviti harian. Silakan. Ada tak nak kongsi Facebook? Ada Facebook tak? Facebook ke apa? Facebook ada tapi yang lama-lama pun ada lah. Cuma saya kurang aktif. Saya sibuk dengan berniaga. Saya pagi sampai petang malam. Kadang pukul 1, 2 saya dalam jalan raya. Okey, Abang Ihsan boleh kongsikan dekat mana food truck yang Abang boleh Ihsan. beli. Putra-putra yang saya beroperasi sekarang ialah di stesen 19, stesen 9, satu lagi yang pasar malam, stesen 19 hari Sabtu, stesen 20. Yang ni aktif tak Abang Ihsan? Ihsan Sugih ni? Ni Ihsan Sugih saya punya. Betul. Okey, boleh add yang ni. Ihsan Sugih. Ihsan Sugih. Memang Sugih punya. Memang Sugih bang. Alright bang, terbaik. Terima kasih Kak Siti Hajar, terima kasih Abang Ihsan. Terima kasih banyak. Saya rasa ramai yang nak pergi ke abang punya kedai ni. Baik, tapi tadi abang ada sebut pasal beli truk apa semua kan. Saya tertanya bang, macam mana orang-orang istimewa macam abang ni kan boleh bawa kereta, boleh drive. Itu tertanya. Tapi kita nak kongsikan kepada penonton juga. Macam mana cara apa ni kat sini apa dia tadi? Ihsan Kedil memandu. Jom sama-sama Jom kita kita saksikan saksikan. video ni. Pernah tak kita terfikir bagaimana kehidupan orang istimewa kategori Kerdil ini memandu? Jadi, Borok Kopitiam sempat berbual dengan Rosalie Nasib atau lebih mesra disapa Abang Zali untuk cerita pemanduan kereta bagi insan istimewa ini. Belajar memandu kereta untuk OKU-nya cuma macam biasalah, ikut prosedur dia kan. Kena belajar one by step semualah kan. Lepas tu kita tengoklah kita macam Abang Zali dia ikut ni lah.
auto punya kan. Biasa OKU auto je. Dia tengok kategori OKU lah. Contoh kalau OKU macam wheelchair ke, mungkin dia nak kena ada kereta dia sendiri. Macam Abang Zali ni mungkin biasa je kan pakai kereta itu, tapi jadi auto boleh lah. Memperolehi lesen sejak tahun 2013, baginya mahu membawa kereta perlulah berani. Tahun 2013 lebih kurang macam tu lah. Tapi ambil lesen je, tak boleh kereta dulu kan. Tu rasa tergerak hati nak beli. Masa nak beli kereta tu, abang pergi Mekah kan, berdoa, pemudahkan untuk tunai tercapai hajat kita nak beli kereta, pemudahkan kita nak bawa ke berani kan, kena ada keyakinan diri macam tu lah. Alhamdulillah kan, doa kita tercapai apa yang kita nak selama ini kan. Abang Zali sebenarnya suka mencuba. Setiap satu benda tu suka mencuba, sebab kita keadaan macam ni kan. Tak semua benda yang boleh buat kan, tapi satu benda tu kita cuba. Alhamdulillah lah. Apa yang abang nak tu satu persatu, ya Alhamdulillah dapatlah kan. Kenderaan yang dimiliki Abang Zali ini agak berbeza dari kenderaan biasa. Apa pengubahsuaian yang dilakukan ya? Yang abang ubah suai cuma macam minyak. Tekan minyak tu kan kita naikkan dalam masa 2 inci lah. Tambah 2 inci naik atas macam brek kan, dalam 2 inci lah. Lepas tu masa nak memandu kita tarikkan kursi. Lepas tu tak ada cushion. Tu je lah. Saya sempat bertanya dengan Abang Zali apa kepayahan yang dialami sepanjang memandu. Menurutnya, ala bisa tegal biasa. Sikap positif yang ditunjukkan Abang Zali mungkin dapat memberi inspirasi kepada mereka di luar sana dengan tidak menjadikan satu kekurangan itu sebagai bebanan. Saya sangat hormat instan istimewa ini. Jadi sekarang ni persoalan Zaid telah pun dijawab oleh Kokok. Boleh dijawab oleh Kokok, luar biasa. Serokok ni pun satu hal juga ni. Saya nampak dia lain lah, macam artis. Tiba. Belakang. Kita belakang cerita, okey. Tapi kita hari ini dekat Borak Kopitiam akan bawakan insan-insan istimewa ini yang memang semuanya hebat-hebat. Betul. Untuk tunjukkan kepada anda. Harap kita boleh salurkan semangat mereka tu kepada anda semua yang ada di rumah. Dan hari ini kita bersama sangat bertuah. Kita akan bersama dengan seorang atlet negara. Okey. Namanya adalah Dindin Tareso ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Didin. Selamat pagi Cikgu. Ya, selamat pagi. Wah, apa khabar Cikgu? Cantiknya dekat belakang, kat luar tepi pantai ke? Kan, betul. Macam tadi Fiona kata, Cikgu Didin kita ni juga merupakan seorang atlet Paralimpik Malaysia. Mungkin apa tu Cikgu Didin boleh kongsikan lah kan, semalam ada dekat Rano Sabah tu, boleh kongsikan bagaimana Cikgu mula berjinak dalam sukan badminton? Okey, selamat pagi dalam program Borak Kopitiam. Sebenarnya saya sudah berkecimpung dalam sukan badminton sejak dari zaman sekolah rendah lagi. Artinya saya sudah lama dalam, tapi tidak pernah mewakili sekolah. Ketika saya mekap perguruan peninggal dan di Universiti Malaysia Sabah baru saya mula mewakili. Ada jurulatih yang telah mengesan dia punya bakat. Dari situlah saya teruskan saya punya karier sebagai pemain badminton. Kalau tak silap, Cikgu sebenarnya pernah meraih 2 pingat emas. Betul? Ya. Boleh betul. Cikgu ceritakan sedikit kejayaan Cikgu yang Cikgu pernah perolehi? Okey. Kejayaan pertama yang memang cukup manis lah bagi saya yaitu menjuarai kejuaraan dunia, mendapat pingat emas dalam perseorangan badminton orang terdil di England, di London 2015. Pada masa itulah pertama kali saya mula mewakili negara dan pertama kali naik kapal pergi luar negara. Jadi itu kenangan yang saya tidak dapat lupakan, memang manis. Dan yang seterusnya saya dapat pingat emas dalam sukansi Asian Para Games di Kuala Lumpur, menewaskan pemain Thailand di final. Itu adalah kejayaan yang cukup manis bagi saya. Dan banyak lagi saya punya kejayaan yang lain, cuma yang cukup manis bagi saya itu kejuaraan dunia lah. Dengan itu sukansi
Oh. Substansi itu berlangsung di Kuala Lumpur, di tanah air sendiri. Kejohanan dunia nombor 1 cikgu Iya, Betul, ya. kejuaraan dunia dan Yang melatih Cikgu Didin adalah kita punya legenda juga, Rashid Siddiq iya, Dato' Luar Rashid Siddiq. biasa, Pak. Luar biasa. Macam tadi kan, sewaktu cikgu sedang berkongsikan bersama dengan kami, kita dapat lihat juga visual di kaca televisyen di mana cikgu punya training dan sebagainya kan. Dan ini saya rasa tertarik untuk bertanya kepada cikgu, apakah kekangan yang dihadapi apabila menjadi atlet Paralimpik ni? Oke, yang pertama kekangan utama saya ialah kesibukan kerja sebagai seorang guru. Sebab sebagai seorang guru ini mesti karena sentiasa berada di sekolah dari hari Senin sampai Jumat. Jadi saya terpaksa berlatih sebelah petang dan kalau cuti sekolah saya pergi berguru dengan beberapa juru latih lah, termasuk di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu. Itu kekangan pertama saya. Dan kekangan yang kedua ialah mungkin saya punya usia lah, sebab saya agak terkilan juga. Umur saya 39 tahun baru saya dijumpai, baru saya diserahkan dalam Paralimpik Malaysia, sebab memang saya tidak tahu ada sukan ini Paralimpik. Kalau saya tahu dari mula, mungkin umur usia 20 tahun itu saya mungkin sudah menjadi atlet Malaysia. Jadi kekangan kedua ini ialah faktor umur lah. Tapi tak apa cikgu. Cikgu dah berjaya dapat number 1 World Championship. 2 pingat emas juga Fina, macam-macam. Ya. Jadi sebenarnya macam cikgu pernah menjadi pemain badminton nombor 1 dunia. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan bersama kami di sini pengalaman yang paling cikgu tidak boleh dilupakan. Okey, ya. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan yaitu pertama kali mewakili negara. Pertama kali keluar menaiki kapal pergi luar negara. Dan saya bermula dengan ranking kosong. Perlawanan pertama saya di England 2015 kejuaraan dunia itu, saya menentang dengan pemain nomor 1 dunia dan pilihan pertama pada ketika itu. Saya tidak diberikan harapan, bahkan penonton-penonton pun mungkin saya akan dibelah dengan pemain nomor 1 dunia itu pada ketika itu. Tapi apa yang terjadi di sebaliknya. Saya telah membelah pemain nomor 1 dunia itu dengan straight set. Kiraan 21-13, 21-14. Jadi semua dalam dewan itu, semua penonton dalam dewan itu termasuk juru latih negara-negara yang bertanding, mereka kagum, tercengang sebab orang yang tidak pernah mengikuti kejuaraan terbesar tiba-tiba menewaskan pula pemain nomor 1 dunia. Jadi itulah saya tidak pernah lupakan sehingga saat ini. Kita dah boleh rasa macam duduk dekat rumah, dia tengok, wow, terus bangun daripada sofa, tepuk-tepuk tangan dah. Boleh rasa semangat tersebut. Jadi macam kalau kita tengok kan, ada ramai juga mereka yang di luar, tak kisahlah buat apa, bersukan dan sebagainya, kalau dah gagal dan sebagainya, mereka akan terus rasa down, terus rasa tak bersemangat. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan apakah tips-tips untuk naikkan semangat, untuk terus bersemangat berjuang ke arah impian yang kita nak capai. Ya, betul. Seperti apa yang saya alami, mungkin insan-insan yang seumpama seperti dengan saya ini ada persamaan dengan apa yang saya alami lah. Sebab pertama kita berperang dengan perasaan kita sendiri. Kadang-kadang kita down apabila masyarakat sekeliling ataupun orang-orang di sekeliling kita ini macam memandang lain saja, kan kita dapat ejekan lah, kadang-kadang kita dapat macam boleh meruntuhkan semangat kita lah. Tapi bagi saya itu semua saya sudah lalui dan itu menguatkan jati diri saya. Itulah sebabnya saya ingin lawan perasaan dan terus semangatlah cikgu
Terus semangat. Jadi nak berikan Seperti apa? semangat kepada cikgu juga, ada seorang penonton kita namanya Junaidah Sulaiman. Ya. Ingat tak nama ni? Katanya, wah Cikgu Dindin, bekas junior saya di MPKS. Wah, nampak? Banyak Cikgu Didin. Tak ada apa yang terlambat. Walaupun 39 baru disedapkan jadi atlet Paralimpik negara apa semua, tak ada apa yang terlambat. Cikgu Didin pun dah dapat bawa balik pingat emas dan sebagainya, pernah jadi nombor 1 dunia dan sebagainya. Jadi apa pun terima kasih Cikgu Didin kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Salam kepada semua warga Ranau kat Sabah tu. Rindu lama tak pergi Sabah. Tak apa, nanti kita boleh pergi. Sebab sekarang dah boleh pergi kan? Terima kasih Cikgu. okey, sama. Terima kasih. Sama. Alright, Okey. itu dia luar biasa. Memang. Baik. Jadi kepada anda penonton di rumah, kita ingin kongsikan sedikit info kepada anda di mana kuasa lagu menjadi saksi. Dua hati jadi satu. Saksikan 20 peserta pilihan mencari cinta mereka melalui lagu. Lagu Cinta Kita musim ketiga dihoskan oleh Kamal Adli dan Ain Idros, juga disertai oleh Mas Hidayu dan Ajai sebagai juri tetap. Aura cinta kini tercipta kembali dalam lagu Cinta Kita musim ketiga bermula 31 Oktober 2021 setiap Ahad 9 malam hanya di TV3. Jadi pastikan anda semua saksikannya esok 9 malam. Zack, jom kita praktis nyanyi pula. Terkejut. Terkejut Fiona kau ni. Jom kita. Apa-apa pun. Kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Baiklah, kembali bersama kami di Borak Kopitiam dan minggu lepas kami dikejutkan dengan berita pemergian arwah Muhammad Khalid, dan bagi mengingati beliau, sama-sama saya nak ajak anda untuk menyaksikan filem-filem beliau di mana Kuasa 3 Malam featuring Muhammad Khalid Movies. Filem-filemnya selalu mencuat hati, dekat dengan masyarakat dan penuh dengan isi. Kuasa 3 Malam mengimbau kembali karya-karya tersohor daripada Allahyarham Muhammad Khalid, dan saksikan filem Rock Bro jam 8.30 malam ini yang menampilkan pelakon-pelakon hebat seperti Khair Rahman, Sofi Jikan dan Pekin Ibrahim. Manakala minggu hadapan pula, saksikan filem Rock 4 Lebuh Raya ke Neraka dan Lang Buana. Jadi karya sepanjang zaman khas buat tontonan keluarga minggu ini hanya di TV9. TV9. Wow, memang betul lah bila kita melihat balik kan, dari imbas semula semua karya-karya Allahyarham Muhammad Khalid memang sangat karya agung lah, kita panggil karya agung. Baik, jadi kita masih lagi bersama dengan kita punya topik lah. Masih lagi dengan topik kita hari ini, okey? Kecil-kecil sila api. Dan sebab itulah rumah yang besar kita kecil kan. Jiran sebelah punya rumah pun kita kecil kan. Betul. Tapi ini semua bukan kita yang buat. Bukan kita kecilkan. Ini dia. Ini orang di sebalik benda diorama ni semua. Cuma Mat Sarul Naim bin Arbain atau lebih dikenali sebagai Pak T. Okey Pak T, boleh ke sini? Tengah-tengah. Okey. Jadi kita rasa macam sangat-sangat kagum dengan apa yang kita lihat di depan ni. Betul. Kita nak clarify, nak bagi tahu sikit. Yang ni bukan kita, bukan Fiona dan Zaid yang buat, tapi Pak T yang buat. So tadi macam macam kita yang buat ni, sebenarnya bukan. Okey. Jadi Pak, yang ni semua kalau anda tak tahu lagi, ini merupakan diorama. Kan, dan Pak T merupakan berbagai artis yang buat diorama. Ke hobi? Sekadar hobi sahaja. Sekadar hobi. Okey. Masa lapang. Bila Fiona sebut diorama kan, mungkin ada beberapa penonton-penonton kita yang macam diorama tu apa? Mungkin Pak Teh boleh jelaskan apa itu diorama. Okey. Sebelumnya kita tadi ada mengatakan kecil-kecil cili padi kan. Jadi saya nak relate kan berkenaan kecil tu atau miniature. Jadi ada perbezaan di sini yang mana miniature dengan diorama, iaitu diorama adalah satu penceritaan berskala ikut skala sebenar atau berskala kecil. Saya kat sini berskala kecil. Sini saya akan membezakan
sama ada miniatur atau diorama sesuatu artwork tersebut. Okey. Kalau kita buat sini, diorama adalah ada cerita dalam sesuatu hasil kerja atau hasil seni. Mana kita kat sini saya melihat, kita boleh nampak ada cerita di sini mana ada seorang orang tua cantik, untuk ni lah bersembang-sembang di waktu pagi atau waktu petang bersama dia punya haiwan peliharaan, ayam. Oh, tu ayam. Gerak ayam dia. Oh, terjatuh sikit ayam. Ada kucing. Okey. Kalau kita tengok di sebelah sini pula, ini adalah sekadar miniatur sahaja. Yang sebelah sini. belah. Kenapa yang ni dipanggil miniature? Okey, miniatur ni tak ada cerita dalam ni. Hanya sekadar kosong macam ni. Dan dia tapi dia cantik lah. Okey. Dan kita mengecilkan skala dia. Dan kalau kita letak sini baru kita dapat tahu apa benda yang faham saya tak? ceritakan kat sini. Yang kalau macam ni adalah miniature. Okey, Kalau kalau kita tambahkan Okey, letak. kereta Okey. kuning ni, Okey, sekarang? dia jadi Jangan. Kita jangan begitu. Semua orang tahu apa benda. Kita biar penonton Borak Kopi Tiam yang dekat Facebook ni dia tulis dekat komen. Nanti hujung-hujung sebelum Pak Teh tinggalkan kita, baru kita baca jawapan ada ke tak. Okey, ini highway apa? dah bagi tahu tips dah. Tak apalah, kita bagilah tu sikit. Kita Okey. bagi sikit. Tapi- Confirm lah highway, takkanlah dapur rumah Fiona. Kalau kita tengok kan sebenarnya diorama dengan miniature ni kan. Tak senang nak buat sebab Betul. dia sangat kecil dan juga dia punya seni ni halus. Halus, betul. Jadi Pak Teh, kenapa antara banyak-banyak seni ni Pak Teh pilih diorama untuk luangkan masa buat time Sebenarnya benda ni berlaku sejak saya bersekolah dahulu. Sekolah mana berarti dulu? Saya bersekolah agama. Dekat mana? Di Sungai Besar, sekolah agama. Tengku Apuan Jemaah Sungai Besar. Sobahal Khair. Alhamdulillah Alhamdulillah. Okey, lepas tu? Okey, kemudiannya saya ni jenis yang minat sesuatu seni yang saya suka tengok benda-benda kecil, saya tengok rumah kampung, seni Cantik lah. seni rumah kampung. Jadi saya rasa saya nak, itulah saya minat untuk buat sesuatu benda yang saya boleh pegang. Contoh yang saya Cuba pegang kita sekarang. tunjukkan dekat kamera. Okey, perlahan-lahan tunjukkan betapa detailnya. Pusing sikit-sikit nampak. Kalau macam untuk rumah macam ni, berapa lama masa yang diambil untuk Pak Teh siapkan satu ni? Saya tak pasti. Cuma kalau saya bagi tahu umur replika ni adalah kalau dia ni manusia, dia sudah tingkatan 3 atau 15 tahun. 15 tahun? Ya, betul. Macam mana Pak Teh boleh memang karya ni originally 15 tahun? Original. Karya pertama? Bukan, ada lagi, cuma ini saya sempat ambil di kampung lah. Wow. Pak Teh buat lah? Betul, saya buat sendiri. Ini hasil antara dalam banyak-banyak kat sini adalah inilah yang paling tua. Sentimental lah. Sentimental lah. Dan kita dapat tengok material pun daripada kotak. Ini pemikiran-pemikiran yang kita tak tahu macam mana kita nak kembangkan kita punya kreativiti. Pak Teh, mana Pak Teh dapat barang-barang nak buat diorama ni? Okey, kebanyakannya kita scratch dan kita ada contoh barang yang kita DIY sendirilah. DIY sendiri. Macam topi ni kita buat sendiri. Buat dah. Tunjuk kamera sini. Geram betul lah. Power tu kamera depan. Kan kamera ni boleh close up. Tu kat sini. Okey, kejap. Kita keluar daripada pokok. Topi jerami. Nak kata kat sini orang tua ni bekerja sebagai petani lah. Mana dia penat bekerja, bersembang dengan isteri dia yang tercinta di kampung. Dan saya nak khususkan diorama juga ni, benda ni sangat sentimental bagi saya. Sebab saya buat ni waktu PKP yang pertama. Yang mana kita faham kita tak boleh merentas negeri, merentas daerah untuk kita pulang ke kampung. Dan pada satu masa kita tahu yang mana ketika itu Aidilfitri tahun 2020 yang kita tak boleh balik. Jadi saya buat benda ni atas kerinduan saya di kampung lah. Ayah saya, mak terutama ni lah. Ibu saya di kampung, dia sekurangnya saya bolehlah untuk mengimbau kembali. Wow. Sekarang ni Contoh sekali kat sini, kita tengok ni. Kat sini, yang ni saya nampak ada macam USB ni, kalau kita cocok power bank jadi apa, Pak Teh? Dia kalau tu ada lampu. ada orang pakai tandas. Ada. Ada lampu. Yang ini adalah tandas betul di kampung Pak Teh. ni Betul. Macam mana? Jadi nak katakan ini nak kata tandas siapa pernah pernah melabur dalam ni, maka dia legend lah. Apa? Kita lupakanlah yang benda melabur tu. Kita nak terus kita tengok dekat sini. Tengok yang ni pula apa yang dia akan keluar jadi apa? berlaku. Tiba-tiba mana nampak ada lampu-lampu? Di atas
Cantiknya. Dia akan ada Kalau- hasil sini lah. Kalau Air tengok yang- kan sebenarnya kan nampak macam tempat betul. Betul Fiona, betul. Jadi macam kalau kita tengok kan ni benda ni memang perlukan kita kata perhatian yang sangat-sangat Betul. betul-betul Teliti lah. details. Pemerhatian dalam keadaan realiti yang sebenar di kampung. Kita tengok Volkswagen berkarat. Lepas tu kita tengok ada simpanan air, pancur hujan. Patih, saya nak mungkin tanya dia lah, Patih. Nostalgia lah benda tu. Patih kena pandai melukis ke untuk pandai buat diorama ni? Secara asasnya kena tahulah sedikit asas lukisan lah. Nak tahu skala, muhasabah kan. Macam Zat tahu lukis tak? Saya memang tak pandai Fiona. Saya terus terang. Tapi kalau mereka yang tak pandai melukis, boleh tak nak cuba-cuba buat? Boleh, tak ada diorama ni? masalah. Saya buat Boleh tak ada masalah. Tak jadi je lah. Jadi benda ni seni. Ah. Dia subjektif. Jadi kita buat je dulu asal benda tu nampak rupa tak apalah, tak cantik mana pun. Kita tahu itu ada satu benda subjek yang kita nak buat sebenarnya. Tapi betul lah. Saya rasa apa yang Pak Teh cuba sampaikan adalah apa tau? Kalau kita bayangkan, waktu kita kecil-kecil dulu, kita kreatif tau. Ya. Kita buat kapal terbangan kertas, kita buat macam-macam. Betul. Bila makin meningkat dewasa, tiba-tiba dia hilang sebelum tu. Sebab apa? Sebab kita tak praktis. Betul. Betul tak? Betul. Pak Teh, kalau Yelah, lepas tu lagi satu kat sini ada bil telefon, ada bil air. nak tahu Pak Teh, dekat rumah Pak Teh dah ada berapa banyak set Pasti diorama ni? banyak, Ini hanya sebahagian. Lebih kurang yang ada di rumah hanyalah lebih kurang dalam 12 lah. Sebab selebihnya saya dah dimiliki orang lah. Kadang, Okey, Pak Teh, saya nak tanya benda tu. Dimiliki orang tu. Yang ni sentimental 15 tahun. Ni kalau contoh Pak Teh jual ni berapa harganya ni? benda ni sentimental, dia tak ada value. tak ada nilai lah. Tak ada nilai. Dia tak boleh sebut nilai dia. Tak boleh sebut. Kalau macam besar macam ni, kalau contoh saya nak contoh lah. Okey, sekadar kita tengok harga berdasarkan dengan cara pembuatan, ketelitian pembuatan tu sendiri. Kalau kita tengok kat sini, kita tengok dinding ni saya buat daripada batang sate. Batang lidi lah, batang lidi sate. Alah. Okey, sejarahnya saya mula-mula guna kotak. Okey, lepas tu semakin kita meningkat dewasa, kita punya akal fikiran pun berkembang. Imajinasi tu pun lain, imajinasi. Dan kita menggunakan, apa salah kita guna satu materi yang lain. Betul. Sebagai contoh, guna batang lidi sate. Lepas tu saya nak tanya, kalau macam kamera boleh tengok, lantai ni adakah memakaikan batang aiskrim, bukan? Ya, betul. Betul. Batang aiskrim, dia punya kekisi atas ni, kalau kita tengok yang macam ni, pencokil gigi. Saya potong pencokil gigi. Saya potong satu-satu. Ui, pencokil gigi. Yang ni Hmm. Ini corrugated paper dalam kotak kita boleh buka. Yelah, kotak tu kan dia jadi gerigi-gerigi macam ni. Ya, betul. Okey, ke sana sikit. Ni apa tu Pak Teh, saya takut saya terkeluar jatuh nanti. Lubang. Okey, Pak Teh. Saya sangat kagumlah dengan apa yang Pak Teh usulkan. Fiona boleh tengok tak? Boleh check tak dekat kita punya Facebook? Ada tak orang bagi jawapan? Okey, kejap saya pergi dekat handphone. Tak ada orang jawab lagi. Tak ada orang jawab lagi? Tak ada orang jawab lagi. Tak apa. Tapi kalau kita tengok kan, kebanyakan macam diorama Pak Teh ni, dia macam memfokuskan sesuatu. Betul. Apakah yang difokuskan oleh Pak Teh punya seni ni? Okey, first saya macam saya bagi tahu, benda ni saya buat nostalgia saya sendiri. Macam saya buat tandas ni untuk mengembalikan zaman-zaman kecil saya. Adakah saya Betul, Pak rasa Teh. zaman-zaman sekarang agak susah nak jumpa tandas di bandar-bandar macam ni lah. Kira macam dia mengembalikan zaman nostalgia Pak Teh Ya, waktu kecil betul. lah. Macam Dan- pancur air hujan ni rasanya memang tak pernah nampak. Betul. Dan kalau Fiona nak tahu waktu tu Pak Teh tengah lawan raksasa lah waktu dia kecil. Pak Teh yang lawan raksasa Jadi saya buat sebab saya sangat minat dengan satu cerita ni lah, anime Naruto. Tapi kan dengar cerita Pak Teh ada buat satu diorama yang sangat menarik yang berkaitan dengan Mamat Khalid. Benar. Arwah Mamat Khalid. So, boleh ceritakan sedikit tak? Okey, arwah ada PM saya untuk, dia kata berhasrat untuk buat satu miniatur khusus untuk satu filem yang dah ditayangkan, iaitu inilah filem Hantu Kak Limah. Yang mana membuat satu scene Hantu Kak Limah di atas bumbung, dan yang mana ada 4 watak utama. Ada Husin, ada Wani, ada Yes Kupang, ada Kuda. Satu scene tu buatkan satu berskala kecil, miniatur. Jadi dia kata abang berminatlah untuk dapatkan. Untuk dapatkan lah. Inilah dia seperti anda semua dapat lihat di kaca televisyen anda sekarang. Inilah yang dihasilkan 100% oleh Pak Teh sendiri. Ni Kan harapan Hantu Kak Limah. Wow, harapan daripada arwah Mama Khalid. Pak Teh, mungkin Pak Teh saya rasa ramai dah yang
yang terkesan dan yang suka dengan perkongsian Pak Teh ni? Semua ni dah jual lah, semua dah tak ada. Boleh Pak Teh kongsikan Facebook tak? Boleh. Okey, apa Facebook Pak Teh kalau orang nak Facebook follow? saya Pak Teh Naim, PAK, Pak Teh Pak Teh Naim. Okey. Dalam kurungan Abu Yusof. Abu Yusof. Okey Pak Teh, tolong balik rumah, tolong approve Boleh, tak ada masalah. tak approve lagi punya. Baiklah, terima kasih Pak Terima kasih, Pak Teh. Terima kasih banyak. Sudi bawakan diorama ke sini dan kongsikan begitu banyak benda dengan kami di sini. Betul. Tadi sebelum kita Pak Teh tinggalkan kita nak bagi tahu lah itu merupakan highway karat. Betul. Yeay, Zack seorang je betul. Itulah highway karat tak ada. Takut nanti mereka tanya, takut dah kata ni Mr Bean ke apa, bukan. Alright, okey, jadi terima baiklah. kasih Pak Teh. Terima kasih banyak. Jadi kepada anda, kalau anda pertama kali tengok diorama, inilah dia. Kalau anda dapat sesuatu, komen ia di ruang komen sekarang. Dan sekarang ni jom kita ke segmen JMTV bersama dengan Mami Hana. Jom. Hai, terima kasih Borak Kopitiam sebab jemput saya pagi ini untuk berkongsi tentang macam mana saya buat pendapatan RM10,000 tanpa modal besar, tanpa perlu restock barang, tanpa perlu pergi pos pun. Assalamualaikum semua, saya Fiza Kamil, usahawan Mami Hana. Saya bukan founder tau, saya agent dropship je. Mesti ramai tertanya-tanya, produk apa yang saya jual sampai saya boleh dapat komisen bersih lebih 5 angka sebulan. Sebelum tu, saya nak tanya ramai tak daripada anda yang ada masalah rasa hidup terganggu, jiwa tak tenteram, tidur pun tak lena? Apa kata lepas ni anda pasang bacaan ayat suci dengan Islamic audio device ni dekat rumah. Tak perlu sambungan internet, tak perlu risau bateri habis sebab bateri boleh tahan sampai 48 jam. Boleh bawa ke mana-mana dan yang paling penting sekali, Islamic audio device ni tiada radiasi berbahaya. Selamat digunakan, baby yang baru lahir pun kita boleh letak Islamic audio device ni sebelah dia. Jadi anda tak perlu lagi pasang bacaan ayat suci guna handphone. Apa yang terkandung dalam Islamic audio device ni? Dia ada 7 butang istimewa yang anda boleh pilih. Butang yang pertama ini, bacaan surah-surah alunan Ustaz Muzammil Hasballah. Butang-butang yang lain ni ada ayat manzil, ruqyah, zikir-zikir, selawat dan macam-macam lagi lah. Doa perlindungan dari COVID-19 pun ada. Islamic audio device ni bernilai RM239. Tapi hari ni sempena anniversary Mami Hana yang ke-5, saya slash harga jadi RM129 sahaja. Siap postage. Dan apa yang paling best, anda berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah bernilai RM30,000 untuk setiap pembelian Islamic audio device ni. So, anda kena cepat-cepat hubungi nombor tertera sekarang, call sekarang, WhatsApp segera. Saya tunggu WhatsApp dari anda, okey? Oh, lama. Yes, terima kasih Dia Mami punya Hana. kenyit mata lah tu. Dia macam tu kena, tahu tak? Kena dekat Zack. Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan berehat seketika. Kejap lagi kita akan kembali dengan sesuatu. Tapi Betul. Sebelum itu, kita ada benda lagi nak kongsikan juga. saya rehat seketika, Zack. Dia rehat seorang-seorang. Tak apa, sebentar saja nak rehat. Ni bersama dengan kita ni, kalau kita nak cakap kepada anda tadi, kita ada Abang Ehsan. Kita ada Kak Siti Hajar. Betul. Lepas tu bila dengar Abang Ehsan bercakap, dia memberikan inspirasi. Dan saya yakin ramai penonton-penonton kita yang terkesan dan memberikan harapan baru kepada mereka-mereka juga. Sebab kita dekat sini, kat studio pun rasa semangat tu. Betul. Baik. Jadi dengan itu kita harap apa yang kami bawakan kepada anda dapat berikan semangat kepada anda directly terus kepada anda yang ada di rumah. Dan kami telah pun membawa seorang individu yang cukup penting bersama kami di set kami pada hari ini. Kita nak jemput Jasmine Syafi, merupakan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Orang Kerja Malaysia, di atas talian bersama dengan kita. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam daripada Perlis. 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 Rindu betul Perlis. Okey, Jasmine nak tanyalah. Sebagai seorang yang menggalas tanggungjawab yang besar sebagai Presiden Pertubuhan Kebangsaan Orang Kerja Malaysia, boleh kongsikan tak apakah peranan Pertubuhan Kebangsaan Orang Kerja Malaysia ni, Cik Jasmine? Okey, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penerbit Borak Kopitiam yang telah menjemput pertubuhan ini bersama-sama secara langsung pada pagi ini. Sebenarnya peranan pertubuhan ini amatlah besar, khasnya untuk kepada golongan-golongan orang gede. Terutama kita mencari peluang pekerjaan, peluang perniagaan, dan kita membantu apa yang boleh kita bantu pada mereka yang
mereka inginkan. Jadi mungkin boleh kongsikan juga bersama kami antara dari aspek kerjaya lah. Kebanyakan mereka terlibat dalam sektor yang mana? Kebanyakan perniagaan. Jadi macam Abang Iksan jugalah tadi kan. Ya, ramai yang berkecimpung dalam perniagaan. Pada kita perlu memberi latihan kemahiran pada mereka, menganjurkan kursus-kursus yang mereka kendaki lah. Baik, Cik Jazmi, bila kita bicarakan tentang bantuan dan sebagainya kan, bagaimanakah soal kebajikan mereka? Adakah Pertubuhan Kebangsaan Orang Kedir Malaysia ini mendapat mendapat sokongan yang padu daripada jabatan-jabatan ataupun memang melakukan sendiri usaha membantu dengan sumbangan orang ramai? Okey, pertama kita alhamdulillah lah kerana pihak kerajaan membantu menyediakan peruntukan maupun dari segi perniagaan, di mana satu bentuk bantuan perniagaan yang disalurkan melalui Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia. Di peralatan-peralatan di mana food truck yang mana saudara Ehsan kita tengok kondisikan perniagaan dia mengembang. Kita harus membantulah. Betul. Baik. Okey, jadi mungkin Cik Jazmi boleh kongsikan juga macam mana dengan hubungan pertubuhan dan pertubuhan peringkat antarabangsa dalam menyampaikan suara orang kerja, terutamanya dalam aspek kerjaya, peningkatan hidup dan kemudahan dan fasiliti mesra orang kerja. Okey, sebenarnya peringkat antarabangsa ni hanya satu badan NGO yang mana Little People of America yang selalu menjemput PKOKM ni mengadakan seminar-seminar yang dianjurkan. Itulah peringkat antarabangsa, dan begitu juga kita dengan pihak unit berkarya Indonesia. Baik. Apa tu? Kalau disebutkan unit, ya sila sambung. boleh teruskan. Boleh. Kalau kita disebutkan kepada unit berkarya Indonesia ni terdiri daripada orang Mini yang mana orang Kedir sendiri telah membuka jalan untuk menumbuhkan persatuan. Di sana setelah kita mengadakan satu perlawanan bola sepak antara orang-orang Kedir Malaysia dengan orang Mini Indonesia. Baik. Cik Azmi, kita nak tanyalah kan, apakah sebenarnya masih wujud pandangan rendah masyarakat Malaysia terhadap orang Kedir ni? Sebab ya kita tahu Cik Jazmi sendiri adalah orang yang memainkan peranan yang besar di dalam pertubuhan ini. Dan bagaimanakah emosi orang Kedir ni apabila dilihat sedemikian? Okey, sebenarnya perasaan orang Kedir ni terletak di individu sendiri ya. Kadang-kadang mereka merasakan rendah diri, rasa malu. Benar masyarakat tidak memandang serong pada orang Kedir. Itulah sikap segelintir orang-orang Kedir yang tidak mahu ketengahkan. Itulah yang dia disebabkan rasa malu, perasaan rendah diri. Tapi saya kagum dengan salah seorang orang Kedir yang berjaya dalam bidang perniagaan, Cik Ehsan. Dia tidak rasa malu. Betul. Itu yang penting. Betul. Dia betul langgar. Dia jenis buat sungguh-sungguh punya orang kan. Buat bersungguh-sungguh. Betul. Itu yang kita dapat tangkap daripada apa yang Cik Ihsan tadi kongsikan bersama kami. Dengan Kak Hajar tadi pun ada cerita dengan kami di sini. Katanya menurut beliau katanya bila keluar di jalan dan ada kanak-kanak yang berpaling dan memberikan pandangan yang kurang selesa kepada mereka. Adakah sebenarnya ini bermaksud masyarakat di luar sebenarnya tidak diberi pengetahuan yang lebih mengenai insan-insan Kedir ni? Ini kadang-kadang mungkin kanak-kanak itu sendiri jarang melihat golongan kumpulan yang berlainan. Orang-orang Kedir mungkin kadang-kadang saya sendiri pun ada macam tu. Kadang pergi ke komplek membeli belah dan pergi dengan anak-anak saya yang tinggi. Pak makan ni tinggi daripada saya. Tak mengikut ibu bapa. Ada juga kadang-kadang dia cuitkan mak dia. Mak tengok tu.
pastinya. Daripada itulah kadang-kadang mungkin kita tidak harus juga mengambil kira tentang faktor tersebut lah. Mungkin daripada caranya ibu bapa sendiri ya boleh melatihkan. Kita biasalah kanak-kanak. Baik, Cik Yazmi, saya rasa kalau nak tanya memang banyak kita nak tahu daripada Cik Yazmi juga sebab yelah Cik Yazmi merupakan seorang presiden di dalam pertubuhan tersebut. Jadi mungkin kata-kata semangat yang Cik Yazmi boleh berikan kepada mereka yang sedang menonton, mungkin mereka juga berada dalam golongan orang-orang kerdil ini. Jadi silakan Cik Yazmi. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dulu kepada pihak KBS kepada KBS dan JKM lah yang banyak membantu, memberi hikmat nasihat dan dorongan kepada masyarakat Kedah sendiri supaya aktif dalam berbagai bidang. Dan saya berharap masyarakat Kedah di Malaysia seharusnya berdasar dengan persatuan dan sikap rendah diri dan rasa malu itu perlu diletak di luar. Supaya kita dapat bersama-sama membangunkan masyarakat Kedah. Sebab orang Kedah yang sebenarnya pertubuhan kebangsaan orang Kedah, kerajaan baru mengiktirafkan sebagai golongan OKU pada tahun 2008. Sebelum itu orang Kedah tidak dianggap sebagai golongan OKU. Inilah perjuangan persatuan yang mana boleh membawa kerjaan kepada orang Kedah pada hari ini. Itulah kata-kata semangat supaya berdasar. Yang mana belum berdasar sebab orang Kedah di Malaysia ni tidak kurang daripada 3,000 orang. Baik. Baiklah. Terima kasih Cik Yazmi dan atas perkongsian. Semoga segala urusan Cik Yazmi dan pengurusan yang lain dan tim yang lain dipermudahkan. Baik, terima kasih Cik Yazmi. Okey, sama. Baiklah Zaid. Yes. Di awal pagi ni macam-macam good value, nilai-nilai, banyak. semangat yang kita dapat daripada tetamu-tetamu kita. Jadi sekarang ni saya nak simpan semua semangat tu. Betul, teruskan simpan. Dan sekali lagi tadi kita nak kena bagi tahu tadi. Izzuddin, Idin ke Izzuddin dia kata dia dah jawab dah. Kereta Volkswagen merah dengan karat highway tadi. Tapi terlepas pandang, tak apa. Kita nak tengok balik komen ni. Teruskan beri komen anda di Facebook kami. Kita rehat dulu. Kita kembali sebelah sini di Borak Kopitiam. Yeza. Blok terakhir. Irola juga. Cuma pembukaan kita Jap. pusing. Penutup pun kita pusing lah. I nak belajar juga. Okey. Alright, jadi sekarang ni kita nak beritahu kepada anda ada bukannya seorang sahaja yang menanti-nantikan. Oi, apa? Segmen terakhir ni ada apa? Segmen terakhir ni ada apa? Baik, sekarang ni tengah hype dengan drama Tahyul. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar, kita tak payah buang masa bersama dengan salah seorang pelakon di talian, Wani Carey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Wani. Wani ada kat mana tu? Saya sekarang berada di Perlis. Kuala Perlis. Buat apa di Perlis tu? Okey, kalau nak tahu sekarang ni kita orang sedang dalam proses penggambaran Tahyul yang ada 15 episod dan sekarang ini kita tengah dalam proses untuk syuting episod 12 dan ke atas. Episod 12 ke atas. Okey, kalau kita tengok sekarang ni penonton semua lihat Wani memang committed betul dengan dia punya lakonan. Mungkin Wani boleh kongsikanlah sedikit mengenai watak Wani dalam drama Tahyul ni. Okey, baik. Mungkin ada yang dah kenal watak Wani sebagai Fatia dalam cerita Tahyul ini dan watak hero adalah Anik Suhair sebagai Afiq. So memang watak Fatia ni seorang yang naif, seorang yang berani dan seorang yang dia teguh dengan pendirian dia. Sebab cerita ni pasal 5 orang content creator yang nak mencari konten-konten misteri dan diorang sanggup buat konten yang tipu, fake content. Betul. Sampailah mereka benar-benar diganggu oleh benda yang betul itu. Okey. Dalam cerita diganggu tapi sepanjang proses penggambaran Wani ada tak berlaku sebarang kejadian aneh ataupun ngeri
sepanjang berada di lokasi semua? Okey, kalau kisah misteri dari diri kami sendiri tu ada jugalah beberapa. Kalau macam rasa-rasa dengar tu ada jugalah. Tapi macam Wani ada pengalaman yang Wani sendiri ada nampak nak panggil jelmaan kedua salah seorang cast dalam tahyul tu dalam hutan masa tu tengah shoot. Wani nampak dia. Tapi sebenarnya itu bukan dia. Serius Lepas tu Wani ada Betul. kongsikan tak dengan siapa-siapa di set ketika tu? Wani share dengan balik pada hutan tu Wani share dengan cast je lah sebab Wani nampak ni antara diorang kan. Jadi Wani just share itu sebagai orang kata Wani just nak remind diorang juga dan remind diri sendiri untuk sentiasa berjaga-jaga lah dalam hutan dan di mana-mana saja kita orang syuting. Baik, Wani, kalau kita lihat Wani kan, Wani dekat social media, tengok Wani very happy go lucky dan sebagainya. Dan rata-rata kalau kita lihat, kalau berlakon-berlakon ni dah cinta lah dan sebagainya. Cuma untuk drama tahyul ni, dia merupakan drama mistik tau. Mungkin Wani boleh kongsikan apakah cabaran yang Wani lalui untuk menjayakan sebuah babak yang ada watak Fathia tu? Cabaran untuk watak Fathia ni dia seorang wanita yang dia kena jaga hati boyfriend dia iaitu Afiq. Tapi pada masa yang sama dia nak kena jaga hati rakan-rakan dia, 4 orang rakan yang lain. So di situ susah untuk Fathia memilih keputusan yang mana dia nak buat, sama ada untuk ikut boyfriend dia atau ikut kawan-kawan dia. Itu cabaran dia. Dan cabaran yang lain adalah untuk sama-sama bagi Wani sendiri yang baru nak berlakon dengan orang-orang yang hebat. Juga. Tadi boyfriend Wani nama apa? Boyfriend dalam cerita ni nama dia Afiq. Oh, okey. Kenapa Wani gelak-gelak? Bukan. Kita tanya. Boyfriend dalam cerita. Tanya Wani tiba-tiba dia gelak. Okey. Lepas tu kalau Wani sebagai seorang pelakon tu sendiri kan, apakah mesej yang Wani rasa daripada cerita tu yang kita boleh sampaikan kepada masyarakat? Mesej yang Wani boleh sampaikan adalah untuk sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Tak kisahlah, jangan semata-mata kita nak kejar populariti tapi kita sanggup buat benda yang benda yang dilarang, benda yang terlarang sampai memudaratkan diri sendiri. Kena sentiasa beringatlah di mana-mana. Okey. Kalau kita tengok kan sebenarnya kan Wani ni memang sangat sesuai dengan topik kita hari ni. Kecil-kecil cili padi. Betul. Saya setuju. Ketika kita tengok Fiona jumpa Wani dulu dah lama dah. Waktu tu Wani kecil lagi. Kecil muda lagi. Betul. Dan sekarang ni jangan gambar aja. Sekarang ni dah kira macam besar dah. Jadi mungkin Wani boleh kongsikan pengalaman ataupun kenangan-kenangan Wani sepanjang di kejaya Wani, penyanyi sekarang pelakon, pengacara. Kalau nak share sebenarnya Abang Zack sendiri dah orang kata bersama-sama kerja dengan saya dari umur saya 13 tahun saya jumpa Abang Zack. Sampailah sekarang Abang Zack tahulah Wani dari kecil sampai besar macam mana. Wani, abang ke uncle? Kau diam. Abang je, jangan uncle sangat. Itu Abang Zack kenal Wani tapi mereka yang kenal Wani juga mereka tahulah Wani dari kecil memang seorang yang Wani suka bekerja keras, Wani suka bekerja. Dan pada yang sama sekarang ini Wani tengah sibuk menghabiskan degree Wani sambil bekerja sambil belajar bachelor in law and commerce. Bagus. Degree dah second year. Bagus, alhamdulillah. Itu yang kita nak tunjukkan. Walaupun berkejaya dan sebagainya, pembelajaran jangan diketepikan. Ketika saya jumpa Wani masih lagi dalam SPM kalau tak silap saya. Lama memang sambil study sambil bekerja. Dan memang boleh nampak Wani memang rajin lah. Tapi masalahnya ni nak tanya dulu tak sempat kan kejar time shooting. Macam mana Wani agihkan masa belajar kerja dengan family. Lepas tu sekarang berlakon. Lepas tu pengacara pun dia menyanyi. Macam mana Wani bagikan masa tu? Okay, macam mana the main thing is of course family. Wani akan call family bila ada waktu free sebab mereka pun faham, mama faham. Yang penting Wani bagi tahu Wani okey je. Itu untuk dengan family. Kalau untuk belajar, Wani akan bawa another gadget untuk ke set. Kalau ada
achievement, baca notes-notes yang penting sebab banyak group work dengan teamwork. So Wani kena buat juga walaupun Wani kerja kat sini tapi pelajaran dekat KL tu masih berjalan, masih menunggu ya assignment semua. Wow. Itulah cara Wani bagi masa. All the best Wani, all the best. Semoga segala urusan Wani dipermudahkan. Baik, jadi mungkin ada kata-kata kepada penonton-penonton peminat-peminat drama Tahyul dan apa yang mereka boleh nantikan daripada drama Tahyul ini. Silakan Wani, wakil semua tim Tahyul. Ya, saya Wani Carey mewakili tim Tahyul dan juga si production semua nak ajak anda semua untuk saksikan Tahyul Isnin hingga Khamis 10 malam hanya di TV3 dan bermula pada hari Isnin ini kita akan mula masuk episod 11 dan semestinya banyak lagi misteri yang akan kami rungkaikan dari 5 content creator ini. Ada saya, Wani Carey, Anik Suhail, Cik B, Ahmad Adli, Syahan dan ramai lagi dalam cast Tahyul ini. Jadi korang semua kena tengok. Yeay! Dah rasa macam tak sabar nak pergi tengok dah sekarang. Wani, request daripada kami untuk penonton Borak Kopitiam. Satu lagu. Dah agak dah. Alamak. Satu lagu. Lagu apa ya? Satu lagu yang tengah trending sekarang lah. Go. Okay. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Adik gue ini. Tak cukup tidur tapi tetap boleh perform. Yes. Yay. Wani teruskan disiplin, fokus dan insyaAllah sky is the limit insyaAllah. Terima kasih Wani, all the best. Thank you Wani. Kirim salam dekat Thank you Anik. semua. Kirim salam dekat Kejutkan Anik. Anik. Kejutkan Anik. Thank you. Alright. Bye-bye. Bye. Bye. Itu dia. Terus jangan lupa pada anda semua drama Tahyul, okey? Di slot Samarinda. Hari ini memang cukup banyak semangat yang kita dapat daripada tetamu-tetamu Yelah, Fiona, kita setuju. yang memang luar biasa. Membuka mata sebenarnya. Kita tak expect yang tenaga energi kita akan macam ni, Fiona. Betul. Pendek kata, untuk hari ini, okey, apa yang kita boleh rumuskan kepada anda semua. Bagi anda yang mungkin kadang bila kita buat sesuatu, kita ternampak ataupun kita ada halangan, cabaran dan sebagainya. Jangan kita patah semangat. Betul. Hari ini kita mungkin tak berjaya, kita tak boleh. Tak apa, kita cuba lagi. Kita cuba sampai kita dapat. Betul. Kita aim high. Betul. Jangan sesekali kita rasa kita lewat untuk menjadi seorang yang luar biasa. Seperti yang tadi Cikgu Didi kata. Dia seorang atlet Paralimpik. Pernah menjadi number 1 in the world. Dapat peringkat emas 2 kali. Pada usianya 39 tahun. Jadi apakah alasan kita untuk kita tidak terus menjadi orang yang hebat? Okey? Selagi mana kita ada rasa, niat, kita buat sungguh-sungguh. Ingat Fiona. Betul. Itu kita punya key dia. Buat sungguh-sungguh. Betul. Sebut buat sungguh-sungguh, saya rasa macam saya nak try drag kereta lah. Nak drag kereta pula. Kenapa? Oh ni, saya tahu kenapa. Sebab esok Borak Kopitiam, kita punya sahabat-sahabat akan cerita pasal minat kereta. Betul tak? Betul. Jadi bagi anda semua yang merupakan sukan drag kereta, esok pastikan anda bersama kami di Borak Kopitiam. Kami akan kongsikan macam-macam benda menarik khas untuk anda. Betul. Tak apa pun, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Saya Zack American. Dan saya Fiona. Ya, kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Indah Rahela yang berjudul Demi Kamu. Bye-bye. Assalamualaikum.